Bila kilat ni rosak tak? Tak. Barang elektrik ni rosak tadi. Tak betul cara ni. Ni dia tarik dari mana ni, Cik? Dari DB. Dari DB ke? Kabel 2.5 ni kabel ni kabel plug. Tak betul ni cara ni. Bila Cik buat ni? Dah 2 minggu ke? 2 minggu. Lepas tu bila kilat jadi juga. Jadi. Memang jadi lah. Berbatang dia tanam. Berbatang dia tanam. Ha? Tak sure. Murah ini 2.5. Lepas tu lilit main. Pegang jap. Okay. Fokus kat sini. Jalan tak video tu? Longgar dekat game. Pakai nombor 2. Pakai nombor 2.5. 2.5. Ni. Saya buat nampak. Ni kalau tarik ni pun putus ni. Nampak tu. Dekat game. Biar nampak dalam tu. Macam ni longgar. Bila longgar tak function. Pakai tangan boleh cabut. Nampak tu. Dah cabut. Tekan tu. Aduh. Tak apalah. Semua yang tak betul. Tak apalah, Cik. Tak betul ni kabel 2.5 ni kabel pelak pun kabel dia. Kita masuk dalam je. Kita tengok dalam. Okay bang. Tak, ni tu dah rekod. Besok senang. Ni rekod sini. Rekod. Dia tembuk sini. Kedua dia tembuk sini. Dia tembuk sini. Apa tu? Sini COVID kes tinggi je sini. Sini COVID kes tinggi ke? Tak tinggi. Go. Betul. Dia pakai. Brand ni memang tak ada pakai brand ni. Apa dia? Brand ni tak pakai. Ini bagi subscriber. Nak test. Subscriber besar. Brand apa? Brand ni brand paling murah di pasaran. Brand ni low bagi dalam company saya ni brand low quality. Ini low quality. Ini medium quality. Ini medium quality. Ini low quality ni. Low quality ni dia selalu jam. Ini lama dah. Bawa masuk bang. Kat sini. Situ. Cik ada masak nasi ke apa ke? Saya nak tutup api. Tutup Okey. Okey, dia trip. Okey. Ni dah jam. Nampak tu? Dia mesti atas atau bawah. Video nombor 2. Dia mesti atas atau bawah. Dia tak boleh tengah-tengah. Nampak? Tengah-tengah tak boleh. Dia okey. Okey, ni pun nampak dia dah mula nak jam. Ni masih okey. Ni pun dah mula nak jam. Sebab dia kena bawah macam ni. Ni pun dah mula nak jam. Ni. Nampak tu kereta tengah. Okey. Aku saya kata brand ni low quality. Dia tak boleh duduk tengah. Dia tak boleh. Nampak tu Ju. Dia atas bawah Dia punya atas bawah. Tu dia tengah nampak tu. Cik tukarlah ni. Besok pakai elektrik rosak besok. Pakai brand ni pun okeylah brand ni. Ni. Okey. 32 ni. Apa kerja dah 32 ni. Siapa pakai ni baru tukar ni. Siapa tukar ni? Jadi tak dia pakai 32 ni. 32 dia tak sesuai. 32. Dia besar sangat. Nanti saya cek tu buka. Okay. Rumah cik ni wiring dah lebih 30 tahun kan? Lebih kan? Sebab kabel ni 30 tahun lepas je guna kabel ni. Okey, apa yang saya tengok dekat sini, ini bukan ring. Ini tak sesuai. Dekat sini Kim. Ini bukan ring ni. Katakan ini bukan ring. Nampak tu?
32. Ini tinggi sangat cik. Besok bila overload dia tak trip. Tak ada barang elektrik dalam rumah dia tak ada yang lebih 20 M biasanya. Semua bawah 20 M, bawah 16. Kabel ni kabel lama ni. Jadi pakai untuk apa yang tinggi tu, yang 30. Biasa untuk aircon je. Untuk aircon. Aircon. Aircon plug. Sebenarnya tak boleh pun, tak sesuai. Untuk industri je biasanya, untuk mesin. Biasa untuk mesin ni ada terbakar. Ni ada terbakar. Ni ada tanda, dan dia ada tanda kuning. Biasa ada tanda, dia ada tagging, ni ada sebab ni. Lepas tu saya tengok wire dah ada cabut. Okey, ini wire tak ada cabut je Wire hijau tak ada cabut. Patutlah. Ni, ada shorting ni. Ni 1 2. Wire ni safety, ini yang jaga keselamatan. Wire hijau ni 1 2 3 4. Apa dulu? Ada 4 kabel. 4 kabel hijau ni, dia bukan jaga keselamatan barang elektrik. Dia tak jaga keselamatan elektrik, dia jaga keselamatan pengguna. Wire hijau ni kalau cabut, besok kalau ada leakage, berlaku leakage dekat barang elektrik, anak ke cucu ke pakcik ke siapa pegang, leakage tu dia tak masuk ke tanah, dia akan masuk dalam badan. Itu yang boleh meninggal sebabkan maut. Ni. Saya rasa orang pakcik ni dah ramai datang buat check je. Dah ramai. Datang seorang dia buat kerja macam ni. Datang seorang dia buat kerja macam ni. Datang seorang buat macam ni. Ini tak boleh cabut. Maksud kalau orang cabut ni, maksud dia ambil kerja mudah ni. 1 2 3 4. Ada 4 dah cabut ke bumi. Bila ke bumi dah cabut, dah tak ada safety. Takut besok kalau nasib tak baik, time tu kena jatan. Kalau dia pasang benda ni dia trip. Dia trip. Dulu makcik selalu trip ke dulu. Walaupun tak ada kilat dia trip juga. Betul kan? Sebab puncanya ni. Makcik bila tak ada kilat pun dia trip juga. Sebab kabel hijau ni dia selamatkan makcik. Dia bagi tahu. Dia nak cakap tak boleh. Dia bagi tindakan saja. Bila dia trip, dia bagi tahu pakcik, rumah pakcik ada masalah pendawaian, masalah wiring. Tapi orang yang datang tu tak ada tanggungjawab ataupun tak ada knowledge. Dia cabutnya benda ni. Bila cabut benda ni, dah tak ada trip. Bila dah tak trip, okey senang. Pakcik dah pakai Mercedes kan? Tapi saya biasanya dia orang datang ni saya panggil sebab off trip lah. Sebab trip kan? Bila dia cabut trip ni, masalah trip selesai kan? Biasa kalau hujan lah. Biasa kalau hujan okey. Tapi bila cabut benda ni, lepas tu masalah selesai kan? Masalah kalau hujan kilat pun Kalau yang tak kilat, dia tak trip kan? kalau ada switch rosak ke apa dia. Sebenarnya tak selesai. Contohlah, pakcik pakai Mercedes. Saya pun pakai Mercedes. Bila lampu terbakar, dia akan keluar dekat monitor tu. Lampu terbakar. Kita tahulah, selagi tak tukar lampu, selagi tu dia akan keluar mengganggu kita. Kalau air, walaupun air cermin tu, air Viper tu, walaupun air tu kering, dia akan bagi tahu kita. Selagi tak masukkan air baru, selagi tu dia akan mengganggu kita. Sama lah benda ni. Tapi sekarang ni orang tu cabut sensor. Dia cabutnya sensor untuk monitor tu. Jadi bila air kering ke, minyak hitam habis ke, lampu terbakar ke, Mercedes punya monitor tak bagi tahu sebab safety dia dah kena cabut, sensor dah cabut. Tahu-tahu besok enjin ukong, kereta rosak. Ni dah dia. Ni tak boleh. Ni kalau saya pasang balik, confirm akan trip. Tak apa, nanti saya cek satu-satu. Okay, stop dulu. Okay. Dah macam ni. Okey dek, yang saya cek sekarang ni, saya marker pen tak tahu pergi mana. Memang ada marker pen dalam tu, tak tahu pergi mana. Sekarang yang leakage dengan earth, neutral dengan earth pakcik memang ada leakage. Dah teruk. Lepas tu, live dengan earth. Ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, majority. Pakcik ni ada 20 circuit kat sini. Dua je yang okey. Ni okey. Yang ni yang ini okey dan yang ni okey. Tu je yang okey. Yang lain pakcik tengok depan mata saya dah tunjuk bukti dia kan. Saya boleh tipu, tapi mesin tak boleh tipu. Dah teruk. Jadi ini hukumnya wiring balik ni cik. Sebab apa? Kalau tak besok seorang datang dia cabut ni seorang. Besok trip lagi datang dia cabut lagi. Lalas rumah cik langsung tak ada safety. Tahu-tahu besok terbakar je. Okey, saya akan cek yang belakang punya pula, tengok macam mana. Ni masuk incoming TMB. TMB masuk sini. Ini dah pergi dekat mana? Ni pergi sini. Ni pergi atas. Belakang ya ni kosong bawah ni. Ni tak perlu ni, apa hal dia pasal ni. Tunggu subscriber. Long nose. Tak ada. Buat semak je.
Yang ni pakcik, saya syorkan pakcik rewiring balik lah tu rumah ni. Saya tak perlu nak check satu rumah pun. Kat sini je dah kantoi banyak benda. Kat sini dah tulis macam-macam. Dalam semua seket ni 2 seket aja yang okey. Yang lagi 18 seket semua dah leakage dengan bumi. Ni kosong, tak ada apa. Bagi lem. Siap. Tak function. Apa kejadah ada pasal benda ni? Tak ada tu ya. Mengaburkan mata saja. Okey cik. Yang ni saya syorkan pakcik wiring balik lah. You ada buat wiring. Buat kita buat. Solar buat wiring buat semua kita buat. Kalau buat sekali. Tapi saya check yang belakang pula. Ni Cik Nyo punya follower cik ni. Cik ni. ABR. Ni lah dia ABR. Okey, dah. Dah apa? Mari sini, ni ABR, tunjuk gambar sikit ABR. Ni dia ABR. Mari sini. Okey. Pakcik tengok. Ini bumi. Dia tak boleh ada api. Bila dia ada api masuk dia dah leakage. Itu dia trip. Okey, ini tak ada Betul. Ini tak ada kan? Okey, yang ini. Nampak tak ada api tu? Nampak tak tu? Pakcik nampak tak kat mata pakcik? Nampak tak ada lampu kat test pen tu? Ada. Nampak kan? Kat kamera nampak? Video nampak Kim? Tak. Okey nampak. Nampak? Clear, tekan betul. Clear, nampak? Sebab tu dia cabut. Dia Ni pun sama, nampak tu? dia sepatutnya kat earth tak ada api kan. Tak ada api. Nampak tu? Nampak cik? Dia dah return dengan neutral. Nampak? Nampak clear Kim? Gila bang. Nampak? Sebab tu dia cabut. Patutnya dia tak boleh cabut yang ini. Dia kan cabut yang hitam, dia tak boleh cabut yang hijau. Bila cabut yang hitam, barang elektrik pakcik dah tak function dah. Dia kena tarik wiring baru. Agaknya tak tahulah ada perbincangan dengan pakcik tak tahu macam mana, atau knowledge dia tak cukup tinggi. Dia cabut hijau, bila cabut hijau, equipment boleh function macam biasa, tak ada masalah. Tapi safety tak ada lah. Ni dua ni, Pak, dia leakage dengan neutral. Dia dah leakage dengan neutral. Live dengan neutral, bila litar tu lengkap, neutral akan ada api. Dia dah jadi neutral sekarang. Kalau saya sambungkan ni dekat neutral, dia okey lah. Tak ada masalah pada dia neutral. Bila cabut dia akan api lah. Tu pakcik tak faham lah, saya faham lah. Yang ni faham lah sebab student saya. Okey, saya akan test pakcik punya condition plug semualah, tengok macam mana. Tiga menyala. Okey, tekan trip. Okey, trip. Okey, maksud dia masih trip je. Dia trip tapi edding dia, resistance dia tak kuat tu. Sebab tu dia ni apa, dia problem. Bila kilat. Okey, pakcik punya rumah ni banyak leakage. Tapi pakcik bertanya kenapa dia tak trip? Sedangkan dia leakage, meter saya naik tinggi, naik tak trip. Sebab sekarang ni dia tak guna load. Macam plug tu dia kosong. Dia leakage tapi dia tak ada amp. Dia hanya leakage pada voltage saja. Tak besok bila pakcik guna barang elektrik dekat situ, bila amp dah masuk, dia dah panas, baru dia trip. Dan dia pula ada limit. Dia bukannya dia leakage terus dia trip, tak, dia ada limit dia, berapa limit dia bertanggung. Lebih dia limit dia tu baru dia akan trip. Macam tu. Jadi dia sekarang dia tak trip bukan tak ada masalah, sebab plug ke lampu ke kipas tu pakcik tak guna lagi. Bila pakcik guna, dia tengok pula dia dah lebih pada limit dia. Kalau lebih pada limit, dia limit pakcik pakai 100 mA. 100 mA ataupun 0.1A pakcik punya pakai. Dia lebih je 100 mA baru dia tendang. Tapi setakat ni kalau pakai equipment dia tak ada trip, dia kilat je trip. Kilat tu, okey. Kilat tu sebenarnya earthing pakcik tu dia akan trip. Dia memang akan trip. Kenapa dia tak trip bila pakcik guna equipment? Sebab earthing pakcik dah tak function. Earthing pakcik tu dia punya function dah tak optimum. Jadi soalan dia, kenapa bila kilat je dia tendang? Sebab kilat tu bantu dia bagi optimum. Bila kilat tu hentam je, earthing pakcik akan function 100%. Masa tu dia akan tarik semua masalah dalam rumah, dia akan tarik tu, dia tendang. Dia bagi tahu. Tapi bila tak ada kilat, dia tak tendang. Okey, dua sebab. Pertama, earthing. Pertamanya, kalau wiring dalam rumah ni semua cantik, semua baik, saya cek tak ada leakage, semua tip top, maksudnya selamat. Tapi bila kilat tendang. Maksud earthing saja problem. Earthing tu tak cukup optimum atau resistance dia tinggi. Tapi ada keadaan macam orang pakcik ni, keadaan dia earthing tu dah lah tak optimum. Jadi sepatutnya bila ada masalah dalam rumah, ada masalah wiring ni, dia akan hantar ke tanah semua. Bila tanah dapat masalah tu, dia akan tendang.
Tapi sekali masalah tu tak sampai ke tanah sebab pakcik punya resisten tinggi. Resisten tinggi dia akan menolak balik. Dia kena tunggu kilat. Bila kilat hentam aja, baru resisten tanah tu akan jadi rendah. Maksudnya bila kilat hentam, road tu akan jadi dia punya function dia akan optimum. Bila optimum je, baru masalah-masalah dalam rumah ni dihantar ke tanah. Baru dia tendang. Cik faham tak? Sekarang ni rumah pakcik yang pertama earding. Earding tu kena tukar dulu. Tapi lepas saya tukar ding nanti, macam kebanyakan rumah customer, lepas saya dah tukar ding, kilat ke tak kilat ke dia akan tendang. Kejap tendang. Sebab dia dah cantik. Tapi orang pakcik ni saya syorkan wiring balik. Sebab leakage dah tambah banyak. Walaupun kalau saya dah pasang earding dah cantik, dia tak tendang, okey. Bukan bermaksud dia selamat, dia masih boleh bertahan. Nanti makan masa, makan tahun dia akan problem juga. Masa tu barang elektrik semua dah mahal. Pakcik suka tak suka tetap terpaksa wiring balik. Tapi masa tu berapa harga dia? Tak sama macam sekarang. Pakcik boleh faham tak penerangan saya ni? Faham okey. So, penting customer kena faham. Baru senang kerja kita. Kalau customer tak faham, tu customer akan panggil orang lain. Datang, buat gini balik. Datang, buat balik. Dia tak terang kepada customer. Customer tak faham. Faham Kita kena terang. Bila customer faham, senang. Customer dah tahu dah condition. Satu kali buat kerja. Tak adalah customer nak panggil asyik panggil orang lain aja. Macam tu. Yang ni dia datang dia cabut earding. Besok dia datang dia cabut kabel lain. Lepas tu yang kali yang baru dia datang dia pergi buat earding kat luar pula. Dah lah buat earding, tapi tu earding tu kabel. Pasal kabel lampu, kabel park dia pasang. Patut kabel dia besar ni. Besok lain orang datang, lain dia buat ni sebab dia datang buat kerja balik. Customer blur, tak faham. Tu tak boleh. Kena beritahu customer. Itu cara kita berniaga. Bila customer faham, kita senang hati. Alright. Jom kita cek depan belakang. Dah. Okey cik, ni sub DB. Sub DB pakcik ni saya tengok tak ikut spek. Okay. Ini dapur, patut dia kena pakai 40. Dia pakai 63. Besok kalau dapur punya hal, dia terus tendang depan. Patut kalau dapur punya hal, dia tendang kat sini. Jadi cik tahu senang nak trace mana problem. Kena pakai 63 tu. Jadi besok dapur punya hal, semua dia tendang kat depan. Dia nak test condition. Tapi yang ni pun dia ambil dari depan juga kan? Dia ambil depan. Tapi dia ada dia punya main switch. Besok kalau problem dekat dapur, yang cover dengan dia akan tendang kat sini. Jadi depan tu okey. Tapi biasa satu rumah kan? Sebab dia pakai besar, 63. Bila pakai 63 besar, depan pun 63, dia akan cari mana yang besar. Macam tu. Ni pun dah hampir nak jam. Ni dah jam. Dah hampir jam. Ni dah hampir nak jam. Ni pun dah hampir nak jam. Nampak tu? Ni pun dah hampir nak jam. Tukar breaker ni je. Nampak? Dia kalau paut dia bagus sekali je. Macam ni. Ni. Macam tu. Ni medium. Ni low quality. Yang atas semua low kan? Low. Pendanaan syarikat saya, ni low lah. Okey, yang ini kalau nak cantik bagi lepeh. Nak cantik bagi tukarlah breaker ni. Tukar ni semua ni low quality ni. Saya tak sure dengan pakai brand ni. Dia selalu jam. Banyak orang pakcik kalau follow video saya, banyak saya tunjukkan brand ni jam. Bila dia jam, itu yang problem tu, takut tak selamat. Benda ni untuk jaga safety kita. Ambil quantity tester. Pegang. Okey, elektrik. Okey, ni tak ada pakai 32 lah, 20 tu. Dia belum dah lama ni. Okey, bagi saya tester, okey stop video. Okey, cik saya cek kat sini. Kat sini. Kalau cik punya circuit pun sama, banyak leakage antara live dengan earth, neutral dengan leakage. Kalau dekat sini yang naik ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dah leakage. Tunggu masa je ni. Dia lebih je limit dia akan trip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 saja.
Majority lah ada problem. Ini hukum dia wiring balik je. Tak payah rasa macam-macam. Sama je kena wiring balik. Nanti kalau wiring kita buat okay. Kalau wiring saya akan buat breaker ni saya akan buat 3. Maksudnya saya ada 2 kan. Saya akan buat 3. Maksudnya dekat depan 1, dekat dapur 1, dekat atas 1. 3 itu lebih baik. Lepas bila breaker ni banyak, kabel pendek-pendek. Bila pendek-pendek dia kurang resisten rendah, dia kurang panas. Kabel lebih tahan lama. Lepas tu earding akan buat baru balik. Cuma kawasan tu pakcik punya tie kena potong. Nanti boleh saya tunjuk lah dia tengok. Di belakang ada tanah boleh buat tempat lain. Belakang tanah. Belakang tanah juga ke? Ha? Belakang tanah juga. Belakang boleh buat. Tengok tanah belakang boleh tu. Jom tengok sini. Belakang ni ada tanah ni. Buat belakang. Boleh buat kat belakang. Tak ada pipe belakang ni kan? Ada. Okey. Saya nak cek kat atas cik, nak tengok nak kira quotation. Kalau cik setuju, cik boleh pergi buat. Kalau tak setuju, cik panggil orang lain lah. Okey, stop. Okey, untuk low quality. Macam quality ni low quality, quality yang dah nama pun low kan, tak adalah bagus sangat, tapi boleh pakai lah. Dia boleh tahan 10 ke 15 tahun. Biasa dalam 10 ke 15 tahun dia dah akan rosak. 10 ke 15 tahun dia boleh tahan. Dia punya harga RM35,000 untuk rewiring saja. Tu kongsi lah luar atau surface luar RM35,000. Kalau medium quality dia boleh tahan 20 ke 25 tahun. 30, 45, 55,000. Sebab harga sekarang kabel sangat tinggi, RM55,000. Harga ni macam untuk kat YouTube nanti saya masukkan. Saya tak sorok harga saya. Kalau pakcik setuju harga saya, pakcik buat. Kalau pakcik tak setuju, pakcik cek orang lain lah yang rasanya lebih bagus dari saya lah. Medium quality boleh tahan 20 ke 25 tahun. Dia punya harga RM55,000. Pakcik standard banglo. Rumah pakcik ada bilik, ada atas ada 5 bilik kan? 5 bilik. Bawah ada berapa bilik je? 2. 7 bilik. Ni standard banglo. Kalau yang high quality ni majority by import. Dia punya breaker, wire dia negara luar punya, tapi dia Malaysia kilang dia high quality yang wire terbaiknya kita akan mega kabel. Kalau yang high quality boleh tahan 30 ke 40 tahun. Ada rumah customer kita boleh tahan lebih 50 tahun. Sebab bila kita datang nak rewiring balik, kita check tengok kabel yang standard dia macam tu, high quality punya. Ada tu 50 tahun. Yang buat masa wiring kita pun customer minta kita wiring lepas 50 tahun, minta kita wiring balik pun bukanlah sebab dah rosak. Sebab usia dah terlalu lama, dia risau, dia tak wiring balik. Sedangkan kabel tak rosak lagi walaupun 50 tahun. Itu dia punya harga RM75,000. Kalau pakcik nak hacking, kena tambah RM7,500. Hacking kita bukan kita buat, kita panggil orang lain. Tapi profesional lah, memang cantik kerja dia. Kalau pakcik tak percaya, dia tengok anak cik tahu, menantu cik. Follow saya Facebook, YouTube saya, tengok macam mana orang hacking kita buat. Dia potong, dia plaster, memang cantik. Plaster ceiling, tu semasa lah kalau macam kita rosak-rosak, kita belum lubang plaster ceiling, kita buat balik. Itu tambah RM7,500. Harga kabel sangat mahal. Kalau untuk tahun lepas, boleh kurang RM10,000. Setiap sebagi boleh kurang RM10,000. Tapi ni tak boleh. Kali ni barang-barang semua naik. Okay, jadi kalau pakcik setuju, untuk low quality RM35,000, tahan 10-15 tahun. Medium quality 30, 35, 55,000. Kalau high quality 75,000. Kalau pakcik nak hacking, nak potong hacking semua, pakcik kena tambah RM7,500. Saya kasih tali memang tak ada duduk rumah. Memang tak ada duduk rumah. Memang habuk. Saya akan buat sebulan ke sebulan setengah. Ikutkan saya buat biasanya 2 minggu ke sebulan. Tapi pakcik terlampau besar. Saya banglo banyak curve. Lepas tu saya boleh siapkan dalam sebulan ke sebulan setengah. Biasanya sebulan boleh siap. Kalau semua berjalan lancar, sebulan insya-Allah boleh siap. Pakcik kena bayar saya 70% untuk deposit. Kalau high quality warranty 5 tahun. Maksud dalam 5 tahun ada problem, cik bagi saya balik. Kalau high quality saja warranty 5 tahun, medium quality warranty setahun, kalau low quality warranty 3 bulan je. Lepas tu pakcik bayar 70% deposit, saya beli barang semua, saya buat. Saya akan siapkan sampai 70% je saya siapkan. Siap 70%, pakcik kena bayar lagi 20% untuk balance. Saya akan siapkan 100%. Dah siap 100%, semua fungsi baik, pakcik dah puas hati, baru pakcik bayar balance 10%. Kalau nak queue, ikutkan jadual saya dah penuh sampai bulan 6. Tapi disebabkan ada 2 job saya pending, ada 3 job pending. Job saya 2 tu saya tak boleh buat. Jadi 3 projek saya hold. Jadi kalau pakcik nak buat, pakcik boleh cepat. Saya boleh buatkan bulan depan. Paling cepat lah. Okay. Pakcik fikir, kalau pakcik rasa setuju, pakcik boleh call saya. Kalau tak setuju, pakcik cek orang lain lah. Tapi condition rumah ni memang bahaya, memang kurang selamat. Sebab ada kabel pernah kena cabut. Takut besok kalau terbakar, lagi pakcik rugi. Berjuta ni 2 juta harga dia, lagi pakcik rugi.